Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya perkenalkan diri saya, Syahrul bin Mat Saleh. So, hari ini saya nak berkongsi kepada tuan-tuan semua mengenai preview peluang perniagaan. Kita panggil CEO Cafe Plan lah. 111 Cafe yang boleh mengubah hidup anda. Okay, seterusnya, uh, untuk mulakan bisnes ni, apa perlu yang anda buat? Okay, setiap kali kita buat Zoom ke, kita ajak kawan-kawan untuk belanja kopi ke, cara untuk kita panggil kawan-kawan kita, macam mana kita nak kenalkan kawan-kawan kita? Mula-mula kita hanya ajak kawan kita, satu orang ataupun lebih kawan, kawan-kawan kita kat luar sana, dengan hanya bagi tahu dia kita nak belanja minum kopi yang paling hebat di dunia. Tapi dengan startnya bulan 3 kita ada norma baru, so tak perlu lagi kita nak belanja dia orang lah. So kita hanya ajak dia dengar video ni, ataupun sambil kita ajak dia kat mana-mana belanja dia satu cawan. Tapi dengan adanya SOP semua, satu jam kopi, buka video ni bagi dia dengar. So apa perlu kita cakap kat dia? Kita hanya cakap kat dia, jom aku nak belanja kau kopi yang paling hebat di dunia. Sebab apa kita cakap kopi yang paling hebat di dunia? Mesti dia akan tanya semula pada kita, apa yang hebat sangat kopi kita. So dengan cara ni kita boleh, orang akan berteka-teki kenapa kita nak belanja kopi yang paling hebat di dunia. So kalau nak tahu kopi yang hebat paling dunia, mestilah ada dia punya pengenalan semua kan. So inilah pengenalan kita. So mula-mula nak ajak kawan-kawan dengar video ni, kita ajak dia untuk belanja dia minum kopi lah, ataupun kita nak kenalkan dia kopi yang paling hebat di dunia. Alright, seterusnya untuk kita teruskan dia punya slide ni, sebenarnya dalam kita nak kenalkan kita pada kawan-kawan ni, dia ada 6 aliran parti kopi. Okey, mula-mula kita sekejap kita akan ajak buat jemputan. Macam saya cakap tadi lah, kita kena buat jemputan. Jemputan tu dengan hanya beritahu kita ada kopi yang paling hebat dunia, mesti dia akan berteka-teki apa dia yang hebat sangat kopi kita. Okey, seterusnya kita ajak dia rasa kopi. Okey, rasa kopi tu melalui norma baru ni, kita ajaklah dia rasa kopi. Datang rumah kita ke, kita pergi tempat dia ke, pergi jumpa dia ke, kan. So itu je lah. Tapi kita tak boleh cakap, kita hanya kenalkan dengan video ni supaya dia boleh tahu apa rasa kopi tu. Okey, seterusnya kita ajak dia dengar cerita jenama CEO Kopi. Okey, dalam ni kita akan cerita. Seterusnya kita akan cerita pasal 111 Cafe Plan dan penutupan ARO dan memperluaskan keputusan. So dalam ni ada 6 lah. So yang ni adalah kita punya aliran ataupun cara kita nak mula mengajak orang lah. Ajak orang kawan kita nak kenalkan pasal CEO Coffee 111 Cafe Plan ni lah, yang boleh sebenarnya boleh mentransformasikan kehidupan kita lah. Maksudnya boleh kita mengubah hidup kita dengan cara ni, cara mudah ni, step ni, kita boleh senang nak kenalkan kepada orang ramai. Okey, melalui kita buat jemputan, sebenarnya inilah cara dia. Apa dia? Kita ajak dia nak dengar, ataupun nak ajak dia nak bagi tahu kopi yang paling hebat di dunia. Apa kopi yang paling hebat di dunia? So dia mesti akan tanyalah apa dia dengan jemputan tadi. Bila kita buat jemputan, kita ajak kita nak bagi dia rasa kopi. Kalau dulu norma lama, kita akan buat bancuhan kopi dia, mesti kopi air, kita bancuh air yang panas-panas, lepas tu kita bagi dia rasa lah. Bila dia bagi rasa, lepas tu kita terangkan kita punya kopi memang 100% organik, semua jadi kandungan dia tak ada campuran apa-apa, semua campuran yang asli, kopi-kopi yang asli. Okey. So bila kita dah buat bancuhan, kita minta dia untuk rasa dan bau dulu kopi kita ni. Okey, sebelum nak rasa, suruh dia bau dulu, ada bau aroma yang kuat daripada kopi kita ni. Kopi kita selalu, bukan selalu, kita ni kopi ni, kita punya bahan-bahan yang ada dalam kopi ni adalah kopi Arabica lah.
kopi yang datangnya daripada Brazil. So dia punya bahan daripada kopi original, kopi Arabica. So kopi yang paling hebat lah, maksudnya number one in the world memang guna kopi Arabica. Okey, so bijiran dia memang kopi tulen, tak ada perasa, tak ada pengawet. Okey. So bila kita dah bagi bau semua, kita minta dia untuk rasa lah. Sebab bila dia dah start rasa, dia akan rasa pahit, licin dan lembut. Sebab dalam kopi ni memang akan ada rasa, bila kita sip sikit memang kita rasa semua ni lah, sepahit, licin dan lembut. So dalam kopi ni sebenarnya dia ada minyak kelapa dara ataupun santan, creamer yang tak ada trans fat. So dia punya kopi ni dia akan mengandungi minyak kelapa dara yang sangat bagus, di mana kalau pakar kesihatan cakap kalau kita amalkan minyak kelapa dara ni setiap hari satu camca setiap hari, dia boleh mengelakkan kita daripada serangan jantung. Lepas tu darah kita flow cantik. So kita punya badan akan bertambah sihat. So yang ini dia beza dengan kopi yang kat luar. Selalunya kalau kita amalkan kopi yang kat luar yang memang 3 in 1, 4 in 1, selalunya dia tak guna minyak kelapa dara. So dia guna minyak kelapa sawit. So minyak kelapa sawit ni kalau kita amalkan yang kopi biasa ada kat luar 3 in 1, instant yang kat luar, amalkan, dia boleh menyumbatkan kita punya jantung. So bahaya. So jangan amalkan kopi yang mengandungi minyak kelapa sawit. Sebab minyak kelapa sawit ni dia punya boleh mengubah bila dia maksudnya kita gunakan air panas tadi, dia berubah dia punya dia punya kandungan dia menjadi tindat balas kimia, hidrogen. So yang ini bahaya. Tapi dengan minyak kelapa dara, dia memang tak akan bertukar fungsi dia. Memang dia akan macam itu saja. Kalau dia memang untuk menyihatkan badan kita, mengelakkan dia serangan jantung ataupun mengelakkan daripada serangan jantung tersumbat, memang dia pun fungsi tidak berubah. Tapi dengan minyak kelapa sawit, dia akan merubah sifat lah maksudnya. So yang ini apa yang ada dalam sirup kopi memang ada kita panggil minyak kelapa dara. Okey, so creamer dia memang daripada Holland, memang rasa sedap. Macam saya cakap tadi, tiada trans fat lah. So dia punya, selain daripada minyak kelapa dara, inilah yang bezanya kopi kita dengan kopi yang dekat luar. Okey, kopi kita ada cendawan merah. Tuan-tuan tahu tak cendawan merah ni apa? Cendawan merah ni adalah kita panggil makanan kesihatan. Dia bukanlah ubat atau herba. Jika kita makan lebih banyak, dia boleh membantukan kita punya kesihatan kembali normal. Dia menormalisasikan kita punya kesihatan, kita punya sistem dalam badan kita. So cendawan merah adalah makanan kesihatan, bukan ubat, bukan herba. So dia boleh menyihatkan badan kita, menormalisasi. Ingat tu, dia punya cendawan merah dalam kopi kita memang ada cendawan merah yang boleh normalkan sistem badan kita. So apa beza dia? Inilah beza kita dengan kopi yang ada dekat luar. So tuan-tuan, kalau tak nak tahu, inilah kehebatan yang ada dalam kopi kita. Alright. So kita punya syarikat ni mengeluarkan sirup kopi ni, dia punya syarikat ni dah lama lah, dah 33 tahun. Syarikat dia dipanggil Shuangho Enterprise Berhad daripada Damansara. So kita ada lain-lain store lagi, seperti di Sabah, di Pulau Pinang, di Johor Bahru, di Semenanjung lah, dan ada lagi di Sarawak, tak silap saya, di Miri. So syarikat ni memang dah lama dah, 33 tahun di arena kita di Malaysia ni, memang dah 30 tahun. Tapi kita punya cendawan merah yang tadi Yongkian Ganoderma ataupun cendawan-cendawan lain, memang kita ada ladang kita sendiri. Ladang kita memang berasal daripada Taiwan, di mana kita ambil cendawan merah tadi yang memang datangnya daripada kita punya tempat ladang kita di Taiwan. So Taiwan adalah sebuah pengeluar cendawan merah terbesar sekali di dunia. So dia punya kilang Lindsay ni dan ladang ni, dia buat R&D.
tu kita panggil bioteknologi lah. So di situ dia akan proses cenderung merah, di mana mengikut dia punya sistem-sistem yang telah diorang gunakan untuk keluarkan cenderung merah. So ini dia punya ladang dia, kita panggil tanah air Lindsay Bioteknologi Park lah. Kat sini ada macam-macam jenis cenderung merah, daripada grade biasa sampailah grade yang tertinggi sekali. So di sinilah dia punya pengeluaran Lindsay dibuat lah, di mana dia punya dijaga secara teknologi tinggi, tak ada fungsi-fungsi ataupun daripada bahan-bahan racun daripada luar, sebab memang dijaga, memang kawasan ni memang sesuai untuk penanaman Lindsay. Pasal Lindsay kita yang paling bagus dan paling baik yang terdapat di dalam dunia. So dia nombor 1 dalam dunia, paling besar sekali cenderung merah dekat dunia lah. So daripada Taiwan lah. So ini syarikat kita yang ada berada di Kuala Lumpur. Kita punya HQ paling besar sekali di Kuala Lumpur, di Jalan Tagore. Kita panggil Chuan Ho, Damansara lah. Di sinilah syarikat ni bermula. Dah 33 tahun lah. Okey. Apa yang cenderung merah boleh buat untuk kita punya kesihatan ya? Sebenarnya cenderung merah ni sebenarnya dia boleh menormalkan, macam saya cakap tadi, menormalisasikan kita punya sistem badan. So kita ada 6 sistem badan, di mana sistem pernafasan, okey, sistem saraf, sistem kekebalan tubuh, sistem peredaran darah, sistem metabolisme dan endokrin. Okey, kalau nak tahu apa dia endokrin semua ni, metabolisme ni, ini lebih banyak kepada macam hormon ke semua lah. Alright, betul. Sistem pencernaan, biasalah, ini pencernaan memang banyak orang yang bermasalah pasal pencernaan kan. Okey, dia boleh Lindsay boleh membantu untuk menormalkan sistem pencernaan kita. Dan selain daripada itu, Lindsay ni dia bertindak ke atas kita punya sel. Dalam badan kita ada 60 trilion sel. So dia boleh menormalkan sistem sel kita yang banyak dalam badan ni. Dia akan masuk terus ke sistem yang paling halus, 60 trilion sel. Okay, so inilah dia punya kehebatan cenderung merah yang terdapat dalam kopi kita. Okay, kalau kita amalkan selalu, memang boleh menyihatkan. Okay, kalau tuan-tuan nak tahu, teknologi perubatan moden pun tak boleh menormalkan sistem kita, sebab perubatan moden hanya boleh mengawal saja, bukannya menormalkan sistem kita, dia pergi ke kesihatan yang asal, bukan. Dia tak ada macam tu So dia punya sistem untuk kita punya kesihatan, kalau menggunakan Lindsay ni, dia boleh normalkan sampai ke sel yang paling halus. Alright, seterusnya kita ada akreditasi antarabangsa, di mana kita ada sijil. Okey, sijil ni dia ada satu, dia boleh bantu untuk kita punya sistem imun lah, sertifikat ni. Sistem imun, dan lagi satu dia boleh normalkan sistem hati kita. Dua sertifikat ni yang daripada cenderung merah yang ada dalam kopi, kita panggil Yunqian Ganoderma ni, dia boleh, satu boleh normalkan sistem imun kita, kekebalan badan. Lagi satu, dia boleh normalkan sistem hati. So dia punya dua-dua sijil ni memang dikeluarkan sebab dia ada kajian. So kajian dia keluarkan ni, dia keluar daripada FDA, daripada WHO, dan Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri pun telah telah mendapat memberi pengiktirafan. Okey, lagi satu, dia ada sijil halal. Okey, banyak orang tanya mana sijil halal dia, mana sijil ini, sijil halal. So dekat kotak sendiri, kalau kotak CEO kita boleh nampak dia punya sijil halal lah. Dan kalau Lindsay sendiri, kalau kita makan Lindsay pun ada sijil halal dia. Lepas tu dia ada liabilities. Kita panggil product liabilities, insurance. Okey, jika kita jadi ahli, okey, kita dilindungi dengan liabilities
produk liabilities insurance sebanyak 1 juta, di mana kita makan dilindungi 1 juta ringgit. Produk tu dia ada lindung 1 juta ringgit untuk siapa yang menjadi ahli. So lindungan ni dia bagi kepada kita lah, supaya kita uh, lebih yakin lah, ataupun memang produk ini sangat baik lah. Setakat ini syarikat mana yang berani buat macam ni untuk bagi lindungan 1 juta? Tak ada kan. So syarikat kita memang berani sebab kajian secara saintifik dan klinikal tadi buat. So tu pasal dia punya berani mengeluarkan insurans ni untuk memastikan kita makan produk yang baik. Okey, selain lain-lain tu dia ada lagi dia pengesahan daripada Kementerian Kesihatan Taiwan. So yang ini semua menguatkan bahawa kita punya produk adalah sangat hebat. Bukannya tak ada kajian lah, memang ada kajian secara saintifik. Okey, kajian saintifik tu maksudnya melalui sains dan klinikal. Okey, so ini akreditasi daripada antarabangsa lah dan Malaysia sendiri. Seterusnya, apa CEO Cafe boleh buat? Apa dia punya kopi ni, apa hebat sangat? So CEO Cafe ni sebenarnya adalah kopi terbaik dan tersihat di dunia. Dia boleh memberi fungsi kesihatan, di mana dia boleh membekalkan tenaga, melindungi hati, mengatasi sembelit, mengalau rasa kencing, meningkatkan kualiti tidur, menghilangkan migrain, mengurangkan kencing manis, menurunkan tekanan, mengurangkan berat badan, menstabilkan getaran head, menyegarkan otak, mencegah kemurungan, mengurangkan kolesterol, mengurangkan darah tinggi. So banyak fungsi-fungsi kesihatan bila kita start minum dan amalkan. Amalkan ya, bukan kita minum hari ni minum, besok tak minum. So kita kena amalkan kita punya minum kopi ni, tukarkan kita punya cara kita minum. Sebab macam kita beritahu tadi, kopi yang kat luar kebanyakannya tak bagus, tak sihat, sebab mengandungi kopi-kopi yang tak bagus lah, maksudnya tak original, bukannya organik. So kopi kita kopi organik, gantikan kita punya dengan CEO Cafe ni sebab dia banyak fungsi memberi kesihatan kepada kita. Okey, berapa harga dia? Harga dia secawan hanya RM1.75. Saya nak tanya kawan-kawan lah, kalau anda pergi minum kat kedai mamak, berapa harga? Kalau kita nak minum secawan kopi, Nescafe, kopi kapal api atau kopi dekat, mesti lebih pada harga ni. So kita punya harga sangatlah murah, di mana satu cawan baru RM1.75, di mana satu secet tu RM1.75. Kalau kita jadi ahli, so harga untuk kita minum satu kotak kopi tu, satu kotak kopi ada 20 sachet, harga dia RM35. So kita jadi ahli lah, RM26. Itu saja. Jadi ahli, so kita dapat enjoy minum kopi ni, satu kotak ada 20 sechet, hanya RM35. Dalam tu satu cawan RM1.75 saja. Sangat murah. Hanya kita tukarkan, bawa lah kita punya kopi ni mana-mana untuk kita minum setiap hari, amalkan. Okay? So kita punya kesihatan akan bertambah sihat. Okey, ini adalah cerita jenama CEO Kopi. Macam tadi ada aliran cerita kopi kan. So ini adalah cerita dia, di mana macam mana CEO Cafe ni terjadi. Kisah dia terjadi sebabkan Encik Tarashima ni, okey, Jepun yang lelaki ni, dia lumpuh lah. Dah lama dia lumpuh, 8 tahun. Dia cari macam-macam perubatan, tapi tak jumpa. Kalau tuan-tuan pun cari perubatan mesti fed up semua kan. So nak jadikan cerita di mana daripada dia ni lah kita punya jenama CEO Coffee ni keluar lah. Okey, Cik Tarashima ni, bila dia dah putus asa sebab tak sihat-sihat, tak jumpa untuk dia nak sihat, ubat yang bagi dia sihat, nak jadikan cerita, pada satu hari kawan dia jumpa dia ni untuk belanja linzi cendewan merah. Sebab semasa tu tak ada pun tak ada kopi lagi lah. So untuk jadikan cerita, Encik Tarashima duduk di atas kursi dia, dia memang tengah minum kopi. So kawan dia ni tadi belanja, okey, pil cendewan merah. Mula-mula dia letak 2 biji saja di dalam kopi dia dan minta Encik Tarashima ni untuk minum. Tahu tak, dia sebenarnya tak tahu pun apa yang kawan dia letak dalam tu, sebab dia cakap nak tolong saja, okey, nak bantu dia untuk cubalah benda ni untuk bagi dia sihat. Bila Cik Tarashima minum kopi yang campur dengan linzi,
Tahu tak, selepas dia minum, berapa minit tu, tahu tak, setengah jam lepas dia minum lah, selepas dia minum, tangan dia yang tak pernah bergerak boleh bergerak balik. Dia sangat terkejut dengan tindak balas ni. So dia macam nak tahu lagi, tapi kawan dia kata tunggu dulu, saya nak belanja lagi 2. So tadi 2, dah tambah lagi 2 lagi, campur dalam kopi dia. Tahu tak apa jadi selepas setengah jam lepas 2 lagi pil dimasukkan dalam kopi dia. Selepas setengah jam, pil yang keempat dia minum tadi, Cik Tarashima dapat reaksi yang cepat, di mana badan dia rasa panas. Okey, badan rasa panas, dia rasa macam ada aliran darah yang tak pernah dia rasa sebelum ni, sebab dia dah lumpuh. So bila dia dah lumpuh tadi, dia dapat rasa ni, kaki dia yang tak pernah bergerak boleh gerak sikit, dan dia boleh bangun sedikit daripada kursi roda dia. Inilah yang menyebabkan dia rasa teruja. Barulah kawan dia yang tadi bagi tahu, sebenarnya dia telah campurkan cendol merah, kita panggil Ganoderma atau Lingzi, dalam kopi dia. Untuk dia nak sihat, dia pun tanyalah apa perlu dibuat. So kawan dia nasihatkan Cik Tarashima untuk amalkan ya. Banyak kan kita cakap amal kan. Apa maksud amal? Amal ni maksud kita kena selalu makan. So dia amalkan cendol merah 8 biji setiap hari dimasukkan dalam kopi. Sebab dia ada tindak baik guna kopi. Kopi biasa je. Masa tu tak ada kopi CEO lagi. So campur, hari-hari dia makan 8 biji, 8 biji, 8 biji. Tahu tak, selepas 3 bulan akhirnya dia dah sihat dan boleh berdiri macam gambar ni. Ini testimoni yang sangat hebat. Ada tak tuan-tuan kawan-kawan kat luar yang menjadi macam ni, atau mak ayah ke sesiapa ke, kenalkan. Sebab cendol merah bertindak tadi 6 sistem. Bukan satu sistem, semua sistem dia boleh. So dia menyihatkan badan kita. Testimoni dia ni sendiri telah tersebar satu dunia. Ramai orang cuba buat lah. Orang yang kanser, orang yang ada darah tinggi, kencing manis, semua penyakit-penyakit kronik, dan orang yang sihat pun cuba. Sebab penyakit ni kita tak tahu kan dalam badan kita. So ramai orang telah pun sihat dengan melihat testimoni ni tersebar. Tapi syarikat kita, Shuang Ho, sebenarnya tak tahu pun kopi dan Lingzi ada tindak balas yang baik. Sebab selama ini hanya mengeluarkan Lingzi saja. Akhirnya syarikat telah buat kajian selama 4 tahun. So syarikat berkajian dan dia telah memilih lah syarikat mana yang nak buat kopi ni lah. So syarikat Malaysia telah terpilih untuk mengeluarkan CEO Coffee. So syarikat Malaysia terpilih, dia ada kat Pulau Pinang lah syarikat tu. So dia orang buat kajian, akhirnya kopi ni keluar lah. Kopi ni keluar dan mendapat satu uji kaji yang sangat baik lah. Sebab dia buat kajian secara klinikal, maksudnya dia buat kajian yang baik. Akhirnya kopi yang dikeluarkan tadi sangat-sangat hebat. Tuan-tuan nak tahu tak, dalam kopi kita ni sebenarnya, kalau dibandingkan dengan kat luar, dia punya kafein sangat-sangat rendah. Sangat-sangat bagus. Sebab rendah dia buat apa? Kalau kita rujuk kepada kotak kopi, kalau tengok dekat kopi, kalau kotak kopi, kerajaan Malaysia cakap kalau kita nak sihat, kita tak boleh minum lebih daripada 300 mg setiap hari. So kotak kopi kita mengatakan, ataupun kajian menunjukkan, kata kafein yang ada dalam kopi kita hanya 100 mg satu sachet. So kalau kita minum 3 setiap hari, so tak melebihi daripada kandungan kafein yang dibenarkan. Maksudnya 300 mg setiap hari. Tapi tuan-tuan tahu tak, kalau kita minum lebih, macam kopi yang kat luar yang tak berkhasiat, maksudnya kita amalkan kopi tu, satu cawan je dia punya kafein dia 350 mg. Saya tak nak cakap produk yang lain, tak nak beritahu apa brand dia, tapi kat luar memang selalu bukan kopi original, kafein dia sangat rendah. Kafein dia sangat tinggi, bahaya. Kalau tuan-tuan amalkan, memang boleh merosakkan badan anda. So CEO Kafein ni, bila dia buat kajian ni, semua dia ambil kira lah. So dia ambil kira dan dia dikeluarkan pada tahun 2012. Dia launch kopi ni. So CEO Kafein ni adalah bersempena dengan nama kita punya CEO kita, Johnson Koo.
dia punya ni lah, sebab dia yang telah meluluskan, dia sendiri pun telah turun padang untuk pastikan kopi kita ni kopi yang hebat, yang dia keluarkan kopi yang paling hebat di dunia. Sebab Lindsay pun paling hebat di dunia, dan dia punya kopi pun sendiri, yang dia punya bahan-bahan yang dikeluarkan pun bahan-bahan yang hebat. So terkeluarlah keluarlah kopi kita panggil CEO Cafe, sebab bersempena dengan jawatan dia sebagai CEO di dalam syarikat Chuang Ho ni. Alright. So bila dah keluar CEO Cafe, so inilah yang kita nak bagi tahu kepada tuan-tuan semua. Alright. Dia keluar plan. Okay, ni keluar plan di mana 111 Cafe Plan. Okay. Ramai orang tanya, apa 111 Cafe Plan ni? Okay. 111 Cafe Plan dia maksudnya kita minum satu kotak kopi setiap bulan untuk diri sendiri. Itu dia. Atau lepas tu kita ajak kawan kita juga minum, sebab kita nak mengembangkan bisnes ni. Itu pasal kita kena minum untuk diri sendiri, dan kita ajak kawan kita pun minum untuk diri sendiri juga. Okey. Lepas tu dalam setahun kita dapat 12,280. Macam mana dapat 12,280? Okey. 111 Cafe maksud dia, satu yang pertama kita minum untuk diri sendiri, satu yang kedua kita ajak kawan kita pun minum untuk diri sendiri. Alright. Tapi setiap bulan kita kena kongsi juga satu orang pada kawan lain. Maksudnya kalau bulan pertama kita ajak satu orang, bulan kedua pun kita ajak sampailah bulan yang ke-12 satu orang juga. Alright. Bulan yang benda ini di-repeat oleh kawan kita juga, benda yang sama. Dia buat satu orang, so kawan yang lain pun buat. Maksudnya bulan seterusnya pun dia buat juga, satu orang kena kepada satu orang pada kawan. So dalam setahun kita boleh dapat 12,280 setiap bulan. Betul ke ni? Betul? Memang betul. Sebab perkongsian kita macam ni. Kita kena ingat dia punya rhythm dia. Satu orang yang pertama adalah kita, One Cafe ni. Satu orang yang pertama adalah kita. Satu orang yang kedua adalah kita ajak kawan kita minum satu kotak kopi macam kita juga. Kongsikan setiap bulan. Kita kongsi setiap bulan satu orang. Setiap bulan selama setahun. Kawan kita pun kongsi satu orang setiap bulan selama setahun juga. Benda ni kita repeat setiap orang. Maksudnya maksudnya berkembang lah. Semua orang buat benda yang sama, repeating benda yang sama. Dalam setahun kita berdapat 12,280. Inilah yang kita nak bagi tahu. So kalau kita nak dapat kesihatan yang baik, tu kita kena amalkan. Memang perkataan amal ni memang betul. Memang kita kena amalkan. Bukan minum ikut dan kita je. So lagi satu, kalau nak jimat, kita kena gunakanlah kopi ni. Buat apa kita nak minum lagi kopi yang kat luar tu? Nak pergi kerja bawa kopi ni, nak tidur pun minum kopi ni, balik rumah minum kopi ni. So kita dah jimat banyak, sebab hanya dengan kita gunakan kopi ni, kita dah tak ada belanja kopi yang lain ataupun lain-lain yang tidak menyihatkan. So kita dah jimat, amal, lepas tu kita kongsi lah. Kongsi benda ni macam kita cakap tadi. Satu yang pertama adalah diri kita, satu yang kedua adalah kawan kita. Kongsikan setiap bulan. Dalam masa setahun kita dapat 12,280 dan dia boleh jana pendapatan. Memang dia akan jana pendapatan daripada bulan, setiap bulan ke bulan akan terus meningkat dan meningkat. Okey, memang akan dapat. So jangan tak buat. Benda ni sangat-sangat hebat. Okey, sangat mudah. Memang sangat-sangat boleh kita dapat pendapatan lah. Okey, cara untuk kita buat ni kita panggil imbangan kedalaman dan kelebaran. Ini kena belajar. Dia punya sistem sangat mudah. Imbangan kedalaman dan mendalam dan melebar. Kedalaman, mendalam dan melebar. Maksud dia, kita taja satu orang dan terus setiap bulan. Maksudnya setiap bulan lah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya kan. Tapi kita juga kena bagi tahu kawan kita. Kalau kita je menaja, maksudnya setiap bulan satu, tapi kita tak ajak orang pun,
tak guna juga, ataupun kawan kita tak buat benda yang sama. So bila kita dah taja kawan kita yang satu, so kawan kita juga perlu buat benda yang sama, kena taja setiap bulan setiap orang. Maksudnya setiap orang setiap bulan satu orang. So dia akan terus mendalam. Alright. So kita buatlah tajaan setiap bulan, dan orang yang tajaan pertama, kaki yang pertama pun terus buat mendalam, kongsi daripada satu orang ke satu orang, sampailah benda ni dia mendalam. Kita tak tahu sampai infinity. Okay, bila dah satu dah berjalan dengan mendalam, so teruskan yang nombor dua lah. Okay, setiap kali kita buat nak ajak orang ni, kita ada prinsip dua mesyuarat atau prinsip dua pertemuan. Ini cara kerja prinsip dia, di mana selalunya bila kita dah jadi ahli, you tu kita lah. So kita ajak satu orang kawan lah, A lah. So bila A kita ajak, cara dia senang je. Kita hanya untuk kenalkan kepada kawan kita ni, kita kena ajaklah kawan A. Sebab kawan A ni kita sebagai orang yang mengenalkan. So kita jadi host. Bila kita jadi host, so kita sebagai tuan rumah, kita kena jadi menggalakkan A tadi ataupun dengar. Sebab host ni hanya bagi tahu je kawan, tapi yang akan beritahu kepada kawan-kawan ni saya. Kita punya upline kan, orang yang lebih tahu, maksudnya orang yang lama lagi upline kita. So kita jadi host, dia ajak kawan kita dengar video ni. So macam sekarang kita kat Zoom, kita punya upline yang terangkan, bukannya tuan-tuan hanya sebagai host ajak kawan baru A, macam A ni kan. So masa kita dengar ni, you tu awak sendiri, tuan-tuan semua, ambil lah nota, belajar. Okay, sebab awak ada orang baru juga, A lagi baru. So sama-sama kita ajak dia dan kita galakkan A ni supaya dia pun sama-sama jadi macam tadi. Satu yang kedua adalah A lah. Yang kedua, so jadi ahli dan minum kopi ni setiap bulan. Satu kotak je cukup. So kawan barulah. So inilah kita panggil prinsip dua pertemuan. So prinsip dua pertemuan ni kita buat setiap masa. Maksudnya bila A dah jadi ahli, so A pula menjadi host pula, dia pula ajak B. So benda ni, prinsip dua pertemuan ni adalah di mana kita punya konsep untuk mendalam tadi terus menerus lah. So A jadi host, you tadi sebab you kenalkan A kan, so jadi co-host. A pula jadi host, ajak satu kawan dia yang baru, B. So A dengan B dua pertemuan. Tadi you dengan A satu pertemuan, sekarang A dengan B pula dua pertemuan. So selalunya kita buat dua pertemuan ni, inilah konsep yang kita ulang-ulang. Tapi dalam konsep berulang-ulang ni, you dengan A tadi dah dengar satu kali. Tapi bila A perkenalkan B pula, you dengan B juga ada lagi, boleh dengar lagi balik semula untuk ulang balik apa yang kita pelajari, apa yang kita ulang cakap ni. So kita boleh belajar lagi. So A dengan B pun benda yang sama, ambil nota, dengar. You dengan B buat dua pertemuan juga, boleh dengar nota. So benda ni kita ulang-ulang, akhirnya kita boleh faham jadi konsep dua pertemuan. Dua konsep pertemuan ni adalah maksudnya kita nak belajar dan kita kenalkan orang baru. Setiap orang yang dah jadi ahli mesti kenalkan orang baru. Macam A, dia kenalkan B. Macam you tadi, dia kenalkan A pula. A kenalkan B. So ni setiap kali dia panggil dua pertemuan. Tapi orang yang kenalkan juga perlu dengar untuk kita lebih menajamkan kita punya pengetahuan. So upline lah masih lagi akan terus membuat pengenalan, pengurusan mesyuarat, beritahu. Maksudnya beritahu dalam Zoom ni kita yang beritahu. Okey, seterusnya macam sekarang ni, B dah jadi ahli, dia galakkan daripada A, galakkan A dengan U tadi, galakkan B jadi ahli. So B pula akan keluar satu lagi kawan, lagi dua pertemuan. So proses dua pertemuan ini akan berulang-ulang. U, A, B akan belajar dengar apa yang cakap. Akhirnya U, A, B akan pandai lah, boleh cakap macam saya, boleh terangkan nanti kemudian kepada kawan-kawan baru. Okey, benda ni akan terus menerus mendalam dan mendalam. Okey,
Urusan masih lagi upline yang buat untuk kaki yang pertama. Alright. So akhirnya bila diorang dah faham, akhirnya diorang berdikari dan boleh buat sendiri. Itu yang kita punya motif, kita punya kita nak semua orang boleh buat sendiri akhirnya. Tapi kalau masih tak faham, boleh belajar lagi dan dengar dan dengar dan dengar. Ajak lagi orang masuk Zoom, kita akan dengar, akhirnya kita akan faham. Mudahlah. So kita berproses pengembangan untuk seterusnya, macam untuk bulan ke seterusnya kita berkenalkan pada B2, B1. Inilah proses dia. Bila A dia dah jadi ahli, so dia akan start, akan buka lagi satu kaki untuk bulan seterusnya. Macam B1, benda proses yang sama, dia akan buat mendalam lah. So ini dia punya imbangan mendalam untuk bulan seterusnya, macam bulan kedua. So dia akan terus tanpa bulan 2 ni, yang kedua tidak perlu lagi upline untuk tolong lah. So anda sendiri yang akan terangkan pula kepada orang baru untuk buat proses yang sama yang kita buat, mendalam-mendalam. Tapi kalau kata masih lagi tak faham, boleh datang ke Zoom ni untuk kita ajak orang baru. Sebab kita buat dalam kumpulan untuk senang kita kenalkan melalui cara norma baru ni. So tak ada yang susah sangat, memang senang sangat dengan cara yang baru ni. Kita hanya bagi dengar je video ni supaya dia faham apa proses yang kena buat. Yang pertama mendalam, yang kedua mendalam. Yang kedua mendalam ni sebenarnya proses tu dia berulang-ulang, sebabkan orang yang kedua, yang ketiga bawah dia akan buat benda yang sama apa yang you nombor 2 akan buat benda yang sama, dia akan ulang terus mendalam. So proses ni akan terus menerus tanpa henti dalam masa setahun. Ada 12 orang lah. Okey, tengok, ini adalah prinsip dua mesyuarat, di mana bila A mengenalkan B1 dengan B2, dia akan buat mendalam, dia proses mendalam lah. Okey, so dua prinsip dua pertemuan akan terjadi juga bila B dengan C, lepas tu C dengan D. So benda ni tak akan henti-henti lah. Ini baru satu kaki. Kalau ada dua kaki, dia akan terus mendalam lah. Nampak, dia akan terus independen dengan konsep, sebabkan kita belajar, dengar, lepas tu kita ulang benda ni, kita ajak kawan baru, dan kita punya ulangan, kita punya pembelajaran tu akhirnya kita boleh berdikari untuk kita terus buat benda ni sendiri nanti. Okey, jangan risau pasal benda ni, pasal prinsip dua pertemuan ni. Sebab prinsip dua pertemuan ini adalah memastikan bahawa kita punya pergerakan mendalam tu berulang-ulang. Maksudnya kita buat benda yang sama. Kalau kita minum satu kotak kopi, satu yang kedua pun buat yang benda yang sama, nanti satu yang ketiga pun buat yang sama, satu keempat. Benda tu akan turun dalam masa setahun. Semua orang buat 12 orang, ulang benda step yang sama, akhirnya dia akan mendalam dan melebar. Okey, ini akan terjadi untuk satu kaki saja. Tapi kalau bayangkan kalau benda ni jadi 12 kaki macam ni, mendalam, melebar kan, dan dia spread out, maksudnya mengembang terus. Inilah konsep prinsip dua pertemuan. Okey, banyak orang tanya, macam mana saya nak dapat duit? Okey, sebenarnya saya punya prinsip kalau kita nak berjaya, sebenarnya kita tak perlu pun tahu benda-benda ni. Tapi bukan tak perlu tahu, untuk permulaan tak perlu. Kita buat je ikut sistem di mana macam saya cakap tadi, satu yang pertama kita minum satu kotak kopi, satu yang kedua kita ajak kawan kita minum satu kotak kopi, kongsikan setiap bulan satu kotak kopi saja, bukan 10 kotak ke, semua minum satu kotak kopi je. Dalam masa setahun kita dapat 12,000. Inilah konsep dia, di mana pengiraan bonus One Cafe Plan untuk Malaysia dengan Singapura lah. So kalau kita nak tengok dia punya sistem ni, sebenarnya inilah yang kita buat lah. Okey, kebanyakan orang dia tanya macam mana nak buat benda dapat duit. Okey, nak dapat duit senang je. Kalau nak tengok dia punya carta ni, kita tengok monthly kat bawah atas tu, RM35 satu kotak lah. So kopi ni harga dia RM35, PV dia satu kotak 26 PV. Okey, kita mula-mula jadi ahli, kita kena minum satu kotak kopi. Okey, jadi ahli RM26, satu kotak kopi RM35 lah. So PV kita dapat 26 PV. Okey, tapi itu baru bulan pertama. So bulan pertama memang kita takkan dapat duit. Sebab kita tengok balik dekat tepi kat sini.
performance bonus. Alright. Okay, pertama kita dapat lah. Tengok performance bonus. Kalau kita nak tengok ada performance bonus, dia kata 400 PV, 4%, baru kita boleh capai dapat duit lah. Alright, kat situ maksudnya kalau kita dapat 400 PV, buat dalam kumpulan ni, bukan satu orang. 400, 800, 1800. Okey, 400 PV 4%, 800 PV 8%, 1600 12%, 3200 16%, 5200 20%, 8800 24%, 13000 28%. So kita punya perjalanan untuk dapat capai 12000 mesti kena capai daripada 4% sampai 28%. Okey. Tapi bukan kita seorang. Ini cara dia. Okey, bila kita dah minum satu kotak kopi, macam kita cakap, kongsi kepada kawan setiap bulan. So, bulan kedua kita bulan pertama, contoh kita dari ahli, bulan pertama kita ajaklah satu orang kawan. So, bila kawan tadi kita ajak, tengok number of group, dah jadi berapa? Dia pun jadi ahli, dah jadi 2. Kalau 2 kotak, maksudnya kita kira pengiraan PV mesti dalam kumpulan. Sebab kumpulan kita dikira sebagai kita punya kumpulan lah. Anda minum satu kotak kopi, kawan minum satu kotak kopi, dah jadi 52 PV. So, masih lagi tak capai lagi 400 PV. Okey, bulan seterusnya kita ajak lagi. Kita ajak satu orang sebab kan ada 2 orang. Kawan kita pun ajak satu orang. So, dah jadi 4. 4 orang, 104 PV pun masih dapat duit. Okey, tengok seterusnya. Kita langkau je bulan ketiga. 4 ajak satu orang seorang, 8 orang. So, 208 PV kosong juga, kita tak dapat duit apa-apa. Sebab tak dapat lagi. Tapi bulan keempat, 8 orang ajak satu orang setiap seorang. Maksudnya kita dan kawan-kawan kita ajak satu orang setiap orang. Maksudnya kita dapat 16 orang dah. 16 orang, setiap orang minum satu kotak kopi, PV kita dah capai 416. So di situ kita dapat RM16. Dah dapat duit lah. 400 PV RM16. Tapi kita bukan nak RM16 kan? Tapi ini konsep je lah. Okay, dalam kumpulan kita dah ada 16 orang minum satu kotak kopi, kita dapat RM16.64. Seterusnya, bila 16 orang, kongsikan satu orang, setiap orang minum satu kotak kopi, dan kita punya kumpulan dah berkembang jadi 32. So dekat sini, kita punya kumpulan sebenarnya dah berkembang. So kita punya PV dah jadi 882. Tengok kat jasa ke sebelah tu, kita punya performance bonus. Bila kita 800, kita dah capai 8%. So kita bertambah, kita punya pendapatan dah jadi RM49.92. Sebenarnya kalau kita kira, kalau 32 orang, kita punya pendapatan sepatutnya dah dapat 60 lebih. Tapi tuan-tuan kena ingat kawan kita yang dekat atas pun buat benda yang sama. So pembahagian tu mengikut jumlah orang yang kita dapat. Kalau kawan kita 16 orang, dia dapat RM6, kita pun dapat duit RM49. Sebab itulah dia punya pecahan. Pecahan tu dia bagi sama rata mengikut jumlah orang yang dia dapat. So kawan kita dengan kita dah dapat bulan keempat tadi, kawan kita dah dapat bulan kelima, kita dapat RM49, kawan kita bulan keempat dah dapat RM6. So benda ni semua orang akan dapat proses dia punya yang sama lah. Dia akan berkembang, setiap bulan akan dapat pendapatan yang sama. Okey, bila pendapatan ni bertambah daripada bulan ke bulan, contoh tengok bulan kelima dah 32 orang, bulan ke-6, anggap benda ni bila kita ajak, semua orang ajak satu orang 32, bulan ke-6 64, lepas tu bulan ke-7 128, bulan ke-8 256. Okey, bila kita cakap tadi, bila kita punya PV berkembang daripada 400 ke 13,000 PV, ini adalah pencapaian PV paling tinggi dalam kita punya performance bonus lah. So 28%. Tengok daripada 256 orang, kongsikan setiap orang satu orang setiap bulan. Setiap bulan tu 256 kongsi satu orang. So kumpulan dah jadi 512. Bila kita minum, bila kita punya kumpulan jadi 512, semua orang minum satu kotak kopi, kita punya PV dah capai 13,312. So di sini kita dah capai 28%. So nampak tak dekat sini different between bonus. So maksudnya bulan tu anda dah dapat 1,500.
Anda hanya minum satu kotak saja tau, satu kotak kopi, tapi dah dapat 1,500. Untung tak? Bulan ke-9 ini kita bayangkan ya, bulan ke-9 kita dapat 1,500. Kawan kita yang kat atas dah start pun dapat 500, ada yang dapat 249, ada yang dapat 116. Semua orang akan rasa duit, tapi dia orang akan sampai juga ke sini lah. So 512 ni kita dapat 1,500 sebabkan perkongsian daripada semua orang minum satu kotak kopi. Anda hanya minum satu kotak kopi, kawan pun minum satu kotak kopi. Okey. Okey, tengok bulan seterusnya. So kat sini kita dah capai 13,000 PV. Okey, sebelum saya pergi langkau yang seterusnya, bila kita capai 13,000 PV, okey, kita buat benda ni setiap bulan kan, dapat 13,000 PV, kita dah layak menjadi vice manager. So yang ini vice manager ni adalah penganugerahan daripada syarikat kita, di mana siapa yang capai 13,000 PV dia layak untuk pergi ada lagi dia punya ni lah, bonus-bonus lain yang dia layak lah. Contoh dia akan pergi seminar 1 hari di hotel World Hotel dekat Damansara. Ditaja lah 100% oleh syarikat Suamho. Dia ajar kita cara untuk kita lagi develop untuk jadi berjaya lah ke sana. So kita capai 13 BB ni, syarikat akan bagi kita penganugerahan. Nanti kita akan beritahu macam mana dia punya ni proses lah. Okey, bila kita dah capai 13,000 PV, so kita dapat 1,500 lah. Alright, bulan ke-10. Yang ini saya nak beritahu. Inilah yang istimewanya bila kita buat bisnes ni. Tuan-tuan nak tak kalau buat bisnes ni kita semua berjaya? Memang kita akan buat, kalau follow the step memang kita akan berjaya. Inilah bulan ke-9 512, sebabkan semua kongsi satu orang setiap orang minum satu kotak kopi. Lepas tu ajak kawan minum satu kotak kopi juga. So akhirnya bulan 10 kita punya rangkaian grup kita dah jadi besar 1,024 orang. Tengok bila kita punya grup jadi 1,024 orang, tengok kita punya performance bonus memang 20% saja, sebab dia punya pencapaian memang akhir sampai situ je. Tapi yang bagus dekat sini, bulan ke-10 kenapa kita punya PV dah jadi 26,000? Sebab apa? Sebab dalam kumpulan kita, kawan kita pada bulan ke-9 untuk dia pun dah capai 13,000. 13,000 dia campur dengan kita punya 13,000, so dah jadi 26,000. Bila 26,000, syarikat kata kalau anda tolong kawan anda dah capai juga macam anda capai 13,000, syarikat akan tambah lagi satu bonus, dia panggil leadership bonus. Kalau tuan-tuan tengok, okey, kita punya pendapatan between bonus tu memang 1,500, dapat 20%, tapi syarikat tambah RM900 lagi sebabkan kita bantu kawan kita juga capai macam kita dapat 13,000 PV. Dan kawan kita dapat 1,500, kita dapat tambahan, dapat juga 1,500 campur 900. So kita pendapatan kita pada bulan ke-10 kita dapat RM2,493.61. So dalam kumpulan kita dah ada juga orang yang sama macam kita yang jadi vice manager juga. So ini yang kita nak, semua orang berjaya. Okey, 2,000. Okey, tengok bulan ke-11, 1,000 kongsi satu orang minum satu kotak kopi, jadi 2,000. So kita PV bertambah lagi 53,000. So maksudnya ada lagi seorang muncul lagi menjadi vice manager, dapat 13,000 PV juga, 28%. So anda dan dua kawan anda ditambah dia punya PV, dah jadi 52,238. Dekat sini different between bonus, kita dapat masih lagi 1,580. Macam pension lah, dapat duit 1,500. Lepas tu ditambah pula lagi dengan 2,300 leadership bonus. Siapa nak bagi? Syarikat ini yang bagi. Kalau kita tolong orang, kita dapat lagi 2,000 tambahan. Kalau kita munculkan 2 orang lagi, dapat jadi vice manager. Tambah kita lah 1, 2, 3. So syarikat bayar 1,580 campur leadership bonus, kita dah dapat dekat-dekat 4,000, 3,957 sen.
dalam masa bulan ke-11 kita dapat 3,900. Tengok sini So kita dah ada 3 orang. 1,500 campur 2,000 2,000 lebih. So kita dah dapat 3,900. Kita dah ada 3 orang termasuk kita lah jadi vice manager. So syarikat bayar. So bulan ke-12 2 orang kongsi benda yang sama, minum satu kotak kopi. Bulan ke-12 kita masih lagi minum satu kotak kopi. Kawan-kawan kita minum satu kotak kopi. Dan kita PV terus meningkat menjadi 100,496. Kita punya pencapaian performance bonus 20%. Kita punya different between bonus dapat 1,580. Tapi syarikat bayar leadership bonus bertambah lagi 4,264.73 sen. Di mana dekat sini dah muncul 4 orang termasuk kita lah menjadi vice manager. So syarikat bayar kat kita RM5,845.53 sen. Best tak? Bulan ke-12 tuan-tuan dah dapat enjoy 5,000 setiap bulan. Okey. Seterusnya, akhirnya bulan ke-13. Okey. Bulan ke-13 4,000 kongsi satu orang setiap orang. So kita punya group of kita punya group dah jadi 8,000. Alright, 8,000. Kita punya group of PV dah jadi 200,000. Dan kita telah munculkan 5 orang dalam grup kita menjadi vice manager macam kita, dapat capai 28% juga. So syarikat bayar sama between bonus 1,580 dan kita punya leadership bonus bertambah menjadi 10,000 campur dengan 1,580 dan akhirnya bulan ke-13 kita dah capai 12,280. Nampak tak? So kita dah berjaya dapat 12,280, 42 sen. Tapi ini adalah anggaran untuk kita minum satu kotak kopi. Tapi saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan nak ke minum satu kotak kopi? Mesti lebih. Lebih lagi kita minum, orang-orang kita minum lagi cepatlah kita capai untuk menjadi vice manager dan kita dapat capai 2,000 lebih cepat. Okey. Okey, bila kita menjadi vice manager, dia punya leadership bonus ni akan bertambah lah. Di mana kalau kita saja satu orang, kita hanya dapat, maksudnya kita dapat seorang bawah kita yang jadi vice manager kita, syarikat akan bayar dia punya leadership bonus 6.7%. Lepas tu kalau kita dapat 3, kita terus naik pangkat jadi senior vice manager, kita dapat 4%. 3 elite lah, masuk bawah kita ada 3 orang yang sama macam kita dapat vice manager. Alright. Lepas tu yang seterusnya kita ada 5 orang elite atau jadi vice manager, 5 orang bawah kita. So kita layak menjadi special vice manager. Lepas tu 7 orang bawah kita semua buat benda yang sama, dah jadi vice manager juga. So kita punya bayaran untuk kita punya leadership bonus adalah 1.3. Dan seterusnya untuk 9 orang double diamond menjadi vice manager bawah kita 0.7, triple diamond 0.7, gold diamond pun 0.7. So persen kita dapat bonus tu dah 0.7 daripada kumpulan kita lah. Okey, saya nak tanya tuan-tuan. Tadi kita tengok daripada bulan ke-13 kita punya leadership bonus 10,000. Tapi cuba bayangkan bulan ke-14 berapakah kita layak dapat? Sebab semua berganda daripada 900 jadi 2,000, 4,000 terus jadi 10,000. So bulan ke-14 kalau digandakan sekali lagi dapat 20,000. So tambah dengan 1,580. So tuan-tuan enjoy bulan ke-14 22,000 lebih kurang. Tak nak ke? Rugilah kalau tak nak. Siapa tak nak duit? Okey, inilah yang kita nak lah. Kita buat dalam One Cafe Plan. Mudah saja kalau kita follow step dia. Ingatlah rhythm dia, satu yang pertama, satu yang kedua dan satu yang ketiga. Okey. Seterusnya kalau kita kongsi bulan seterusnya dapat 40,000 dan akhirnya kita punya pendapatan tu akan bertambah, meningkat. Okey, ini kita panggil penutupan ARO. Okey. So maksudnya penutupan ARO ni adalah auto debit lah, auto kita ataupun cara untuk kita dapatkan kopi. Okey.
cara kita untuk dapatkan kopi, kita kena ambil ARO. Wajib ARO ni wajib untuk setiap orang, di mana sebab apa saya kata wajib? Sebab kita tak ada kita buat benda ni sebab satu, kita tak perlu simpan stok, modal dia rendah, tak perlu hantar barang, tak perlu kutip buang. So dengan adanya sistem ARO, kita hanya gunakan sistem ni di mana auto debit ni akan dihantar kopi secara percuma setiap kat rumah kita. Bukan paksa ini bukan paksa, sebab kita bukan jual barang. Kita tak jual barang sebab kita tolong orang untuk kenalkan kopi ni supaya dia minum sendiri, dan kita tak perlu nak hantar kat dia. Dia hantar kopi setiap bulan kat rumah dia, sama ada ambil monthly atau quarterly. Itu saja. Kalau nak tahu apa monthly dan quarterly, boleh tanya dengan upline ataupun dengan orang yang kenalkan kita. So dia akan beritahu lah apa dia monthly. Monthly maksudnya dia hantar 2 kotak. Tadi kita dah beritahu, kita minum, cakap tadi plan 1 kotak setiap bulan kan. Satu yang pertama minum 1 kotak. Ya memang. Tapi cukup ke kalau tuan-tuan nak minum 1 kotak je? Mesti nak minum lebih kan? Untuk sihat kita kena minum lebih lah. 1 kotak tak cukup. So kita boleh guna monthly ataupun kita boleh guna quarterly. Quarterly ni pun guna memang konsep dia 1 bulan 1, di mana kita hantar 3 bulan pertama, bulan kedua tak hantar, bulan ketiga tak hantar, bulan keempat dia hantar balik 3. So 3 kotak yang dihantar tadi adalah digunakan untuk 3 bulan, setiap bulan guna 1. So boleh lah, maksudnya 1 bulan 1 lah. Alright. Itu konsep untuk cara kita hantar kopi kepada setiap kita punya downline kita, kawan-kawan kita yang minum kopi ni. Tak ada cara lain. ARO tu sebenarnya adalah untuk menyenangkan, untuk bantu kita senang, untuk kita tak payah urus, semua syarikat yang uruskan. Right? Modal memang rendah lah. Ada ke kita nak kena buka kedai ke? Tak ada. Hanya dengan bermodalkan RM26 dan minum kopi setiap bulan RM35. Tu je. Kan? Tak perlu hantar barang, tak perlu simpan stok. Okay? Untuk kita memperluaskan keputusan, ini adalah macam untuk kita lebih sihat. Untuk memperluaskan keputusan maksudnya untuk kita sihat lagi, kita syorkan kepada anda semua untuk sihat lagi, sebab dalam kopi ni memang ada linzi, tapi linzi dia hanya sedikit. Tuan-tuan nak minum kopi yang nak sihat, nak sihat cepat, kita syorkan kepada anda semua untuk memperluaskan keputusan untuk dapat kita punya kesihatan lebih cepat. Kita cadangkan, kita minum kopi yang tak ada gula 3-in-1 campur dengan kopi yang ada gula 4-in-1, dan 1 pil cendol merah yang memang ada jual lah. Dia punya ni kita panggil yang sama dengan kopi kita, Yungkin Ganoderma lah. Kita campur dengan kopi kita. So kita amalkan untuk kita bertambah sihat dan bertambah sihat dan bertambah sihat. So ini macam adik ni sendiri, okay, dia mengamalkan kopi ni. Dia ada masalah anemia mula-mula. So tapi akhirnya bila dia buat panggil apa medical check up, dia dapati dia ni ada penyakit kanser cervix. Dengan mengamalkan macam tadi memperluaskan keputusan, dia minum kopi campur dengan linzi, okey, dia amalkan dalam masa 2 minggu, kanser dia semua dah tak ada dah. So ini amazing ini benda betul yang ini adalah testimoni yang betul. Okey, ni rakan kita ni dia mengalami masalah immune system dan hati. Ini masalah hati dan immune system. Ini kita panggil psoriasis. Dia minum dalam masa 3 bulan, akhirnya psoriasis dia tengok yang sebelah kiri nampak macam ada kudis. Sebenarnya itu bukan kudis, itu adalah masalah kulit disebabkan immune system tak betul. So dia minum 3 bulan, akhirnya dia punya masalah kulit dia bertambah baik dan baiklah. Okey, ni makcik ni makcik buruk daripada dekat mana ni saya tak ingat. Dia ni sebenarnya lumpuh dah lama, 12 tahun ke 13 tahun. Tapi dengan mengamalkan minum cendol merah dengan kopi, akhirnya dia boleh angkat tangan dan sekarang dah boleh jalan sendiri pergi ke tandas. So amalkan apa yang kita syorkan untuk kita terus sihat dengan cepat, kan? Siapa nak sihat, kalau minum kopi pun boleh, tapi untuk sihat cepat, untuk kita sihat, kita ikut apa yang kita syorkan. Di mana kita minum kopi dengan linzi
tambahkan kopi tadi Lindsay, minum setiap hari, amalkan. So akhirnya boleh sihat lah macam makcik ni. Makcik ni dia minum kopi, amalkan campur dengan Lindsay. Akhirnya dia boleh angkat tangan, dia boleh jalan dan dia bertambah sihat. Alhamdulillah. So ini lagi satu, ini adalah testimoni daripada Sabah. Dia adalah dia mengalami masalah kanser. Ini dia dah didapati memang tahap akhir kanser. Tapi nak jadikan cerita, doktor memang cakap memang tunggu masa untuk mati. Anak buah dia kata okey lah, tak apa, kita cuba bagi minum sirup kafe. Okey, cuba minum sirup kafe. Okey, dalam beberapa hari makcik ni sebenarnya dah ada tindak balas tu nampak dia boleh bergerak semula. Maksudnya dia bangun semula sebabkan anak buah dia bagi kopi tadi. Dia mengeluarkan najis yang banyak, darah yang banyak, mengeluarkan kotor-kotoran dalam badan dia. Sebab kanser ni dia punya badan dia akan kotor-kotor dalam badan sebab tak keluar kan. So dia minum kafe, dia masukkan dalam tube tadi, bagi kat makcik ni keluarkan najis dan kotoran lendir-lendir semua. Nampak ada reaksi yang baik lah. Tahu tak apa jadi kat makcik ni? Selepas 2 minggu dia dah sihat sebalik. Dalam masa 8 bulan dia amalkan cenor merah dan kopi ni macam kita beritahu 15 keputusan tadi. Akhirnya sekarang ini dia dah sihat dan telah balik semula bercocok tanam dekat kampung dia. Ini yang saya dapat, yang dia punya testimoni betul-betul. Dia punya anak buah dia sendiri sekarang share benda ni, dan dia beritahu kepada orang ramai tentang kehebatan cenor merah dengan kopi lah, bahasa yang baik. So makcik ni dia baik balik semula. Saya tak ingat dia panggil apa dia punya limpa cancer, kan, masalah limpa, limfoma dia panggil kan, masalah limpa. So dia dah sihat alhamdulillah, dengan menggunakan 15 keputusan tadi, mengamalkan sirup kafe dengan cenor merah. Memang tuan-tuan akan bertambah sihat dengan cepat. Okey, so kita ada produk lain macam ni. Ini adalah selain daripada kopi dan Lindsay, kita ada produk-produk Biton Energy yang lain. Macam kita ada soya, kita ada soya protein, kita ada Vitaking untuk lutut, untuk bendali dalam lutut. Kita ada lactoberry untuk kita punya bakteria baik. Kita ada shampoo yang memang 100% organik, tidak ada racun dan kimia. Kita ada pembasuh baju, kan, penggunaan sabun multi-purpose dan ubat gigi yang memang viral juga. Okay? Viral benda ni sebab ubat gigi dia boleh guna 1 dalam 100. So banyak produk-produk yang ada dalam ni memang sangat-sangat hebat. Terutama Lindsay, kopi dan lain-lain lah. Semua memang hebat-hebat lah. Tapi ini adalah kita punya kedai. Kalau kita nak berbelanjalah di sini. Sebab inilah yang akan balik semula dapatkan kita punya pulangan, kita punya pendapatan. Sebab kita berbelanja kat rumah kita sendiri, belanja kat kedai kita sendiri. Buat apa kita nak belanja tempat lain? Sebab kita tahu produk dia sangat-sangat bagus. Okay, so ini kita punya sponsoring untuk cara kita bagi tahu kat orang lah. Ini normal lama lah kita panggil. Dia ada 2 versi. Kita panggil one to one, kopi parti kat rumah yang dahululah. Okay, sekarang kita tak amalkan benda ni, kita hanya beritahu dalam melalui video lah. Versi advance kita kopi parti syarikat lah. Maksudnya dulu kita ada parti kopi syarikat ni kita buat dekat hotel-hotel yang dah ditetapkan lah. So kita buat benda ni dengan relax, gembira, lepas tu enjoy, mesra. So maksudnya tak perlu nak stres, buat je enjoy apa yang kita buat. So ini adalah kopi parti, boleh tengok kat sini. Yang buat parti kopi. Ini kita panggil parti kopi syarikat yang kita buat dahulu lah. Alright. Sini pendapatan lah. Pendapatan yang orang yang buat dalam masa 5 bulan boleh capai 12,000. Bulan pertama boleh dapat 4,000, bulan kedua 4,000, bulan ketiga 7,000, bulan keempat 11,000 dan bulan kelima dapat 12,000. Tadi kita cakap dalam masa 1 tahun boleh dapat 12,000 kan. Tapi
orang ni membuktikan dalam masa 5 bulan je dia boleh dapat 12,000. Sebab apa? Dia berkongsi dengan cepat. Semua orang ikut saja ataupun mengenalkan kawan dia setiap bulan lebih pada satu orang. So dia cepat lah. Semua orang follow apa yang dia buat. So, sebenarnya kalau kita nak berjaya, kita follow je apa yang aku cakap, kita buat je. Kita buat satu, kalau kita nak buat 10 pun boleh kita nak buat, tapi make sure kita punya orang pun buat benda yang sama. Kan? Barulah kita ada mendalam dan melebar tadi kan. So cepatlah kita capai 12,000. So ini testimoni penjual buah saja. Sorry. Ini adalah orang yang yang sama. Sorry. Dapat 15,000. Pendapatan meningkat ya. Nampak tak dia dapat kat situ berapa? Kita cakap tadi elite, satu orang dapat vice manager, 3 orang, 6 orang, 7 orang. So bila ada 7 orang bawah kita yang menjadi vice manager, so kita layak menjadi diamond lah. So ini dia menunjukkan dia dah dapat diamond. Okay, seterusnya ni dah jadi 9 orang elite. So dia dapat pendapatan 23,768. So dia dah dapat double diamond. Okay, ini tunjukkan kita punya sistem upline, kita punya gold diamond lah. Gold diamond kita mencapai RM55,321.98. Okay, dia buat benda ni dah lama. So dia punya pendapatan, kalau dalam Malaysia punya pendapatan lebih kurang dalam 150,000. Sekarang saya rasa tak, dah bertambah, dah meningkat lagi. Okay, so kita punya pendapatan memang akan terus meningkat dan meningkat. Bukannya ke tahap itu 2,000, dia terus akan meningkat macam gold diamond. Gold diamond ini dah capai 100 ke 200,000 setiap bulan. Tuan-tuan tak nak ke? Semua orang nak kan? So kalau nak, ikut je follow step yang kita telah ajar. Okay, so yang ni ada 13 orang yang menjadi vice manager bawah dia. So itu je lah. So saya akhiri saya punya OPP hari ni. So saya harap semua faham. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya kita selepas ni. Jangan malu, bagi tahu je kawan-kawan. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.